Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar anda penonton Wanita hari ini 29 Julai 2020 hari Rabu. Kami harapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan semua urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Anda ditemankan saya Hawa dan juga Fiza. Ya, dan saya pasti hari ini ramai dalam kalangan anda yang telah pun melakukan pelbagai persiapan awal menjelang Aidiladha. Ada juga dalam kalangan anda yang mungkin dah pun berkira-kira ataupun memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung ataupun mungkin ada yang dah sampai ke kampung dan ramai juga yang telah pun macam merancang-rancanglah apa agaknya menu-menu yang nak dimasak untuk dihidangkan seisi keluarga pada hari Sabtu nanti. Tetapi walau apa sahaja pun persiapan yang sedang anda lakukan untuk menyambut Aidiladha nanti, pastikan kawalan kendiri itu tetap dititik beratkan. Jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial anda dan pastikan sebelum anda memegang apa-apa barangan ataupun menyentuh apa-apa ataupun sesiapa, anda haruslah memastikan kebersihan. Kena cuci tangan setiap masa. Pastikan juga kalau anda bergejala, anda memakai pelitup muka. Betul, jangan kita lupa sebab kes pun Fiza kalau kita tengok kadang-kadang meningkat, kadang-kadang mendatar kan. Apa-apa pun di mana pun anda berada, ingat jaga diri anda dan jaga orang sekeliling anda. Kalau kita cakap tentang kita jaga kita tu, Hawa, bermakna kita bukan saja harus jaga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetapi kita harus jaga juga kebajikan insan-insan lain yang berada di sekeliling kita. Betul. Maklumlah kalau kita pergi ke restoran ke, kalau kita pergi ke pasar raya ke, kita harus mengikuti dan mematuhi segala SOP yang telah pun ditetapkan. Kalau kita bermula 1 hari bulan 8 nanti, kalau kita berada di tempat-tempat awam, kita diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Jadi mungkin kita bolehlah ibu-ibu mungkin juga boleh membuat pembacaan kan di laman sesawang internet. Ada macam-macam sebenarnya kegunaan ataupun jenis-jenis pelitup muka yang sesuai untuk diguna pakai untuk kita orang dewasa, untuk kanak-kanak dan mungkin ada macam-macam cara juga untuk kita berjimat cermat kan. Dan yang penting kena ada 3 lapis tu. Dan bercakap mengenai pelitup muka ni kan, ada juga pihak-pihak yang nak buat kebajikan untuk memberi kepada mereka yang memerlukan. Dan bercakap mengenai kebajikan, ada kena mengenai dengan topik kita pada hari ini, Liza. Kita belum lagi nak kongsikan kepada anda apa yang kita nak cerita pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kita dengarkan dahulu apakah yang bakal dikongsikan oleh Nini Hartini Asnawi daripada Dija Kosmetik pada hari ini. Silakan Nini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Wanita hari ini. Saya Nini Hartini, pegawai pemasaran Dija Kosmetik. Dan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung nanti, hati-hati di jalan raya ya. Okey, hari ini Kak Nini nak kongsikan bahawa perubahan kulit secara fisiologi akan berlaku ketika usia kita remaja. Dan di usia remaja, hormon akan merangsang kelenjar untuk menjadi aktif dan ini menyebabkan penghasilan sebum yang banyak, terutamanya bagi remaja lelaki, dan kesannya muka dan rambut akan menjadi berminyak dan juga berjerawat. Masalah ni bukan dihadapi oleh kaum wanita sahaja, tapi ia juga dialami oleh kaum lelaki. Jadi set 5 penjagaan 5 dalam 1 Dija Kosmetik ini boleh digunakan oleh lelaki dan juga wanita. Namun kami faham golongan wanita akan lebih teliti sedikit dalam penjagaan wajah. Jadi semua orang nak kulit yang sihat dan cantik kan? Set 5 dalam 1 Dija Kosmetik ini merupakan set penjagaan wajah yang sememangnya lengkap. Jadi cara mendapatkan kulit wajah yang sihat dan cantik ini telah kami rumuskan dalam set 5 dalam 1 Dija Kosmetik ini. Dan ia mengandungi sabun pembersih muka, toner nano, sun cream, Ulay cream dan Layla cream. Cara nak gunakannya mudah sahaja. Pertama, bersihkan muka dengan sabun pembersih muka kerana ia mengandungi ekstrak buah betik yang sangat bagus untuk membersihkan kulit wajah. Kemudian, gunakan toner nano untuk mendapatkan kulit wajah yang lembap. Seterusnya, sapukan sun cream pada wajah kerana ia mengandungi SPF 40 yang melindungi wajah daripada sinaran UV pada siang hari.
pada waktu malam. Gunakan sabun dan juga ratakan Ulay krim pada wajah kerana ia mengandungi minyak jojoba yang sangat baik untuk kesihatan kulit. Laila krim pula akan digunakan kerana ia sangat bagus untuk kulit wajah kita kerana ia mengandungi ekstrak kunyit yang dapat membantu membasmi sel-sel kulit mati. Jadi pada semua penonton wanita hari ini, bulan ini ada 2 promosi dari Deja Cosmetics. Promosi Fabulous July iaitu 2 set 5 dalam 1 Deja Cosmetics ini hanya dengan harga RM150 saja. Ya betul, 2 set Deja Cosmetics ini hanya dengan harga RM150 saja. Ditambah pula kita beri percuma limit Deja dan juga kita belanja wang pos. Promosi yang kedua adalah 2 botol Deja Cosmetics yang bagus untuk penjagaan dalaman ni hanya dengan harga RM90 sahaja dan setiap pembelian percuma kita berikan Deja hand sanitizer dan post-it secara percuma. Dan ada satu lagi yang Kak Nini nak kongsikan berkenaan peraduan wang senang Deja Cosmetics yang mana wang terkumpul bulanan bernilai RM75,958 untuk dimenangi. Cara untuk menang mudah saja, hanya ikuti 3 langkah mudah yang tertera di kaca TV anda. Tak perlu jawab soalan dan wang ini bakal menjadi milik anda. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Deja Cosmetics sekarang. Deja Cosmetics, kehebatan luar biasa. Terima kasih Nini Hartini dari Deja Cosmetics. Dan Fiza, pada hari ini topik yang kita nak bincangkan, kita akan bawakan tetamu-tetamu wanita yang boleh kita katakan sebagai ikon wanita dalam dunia kebajikan. Kita nak cakap tentang pembabituan wanita dalam kebajikan. Seperti yang dah pun Hawa kongsikan dari awal tadi kan, cakap tentang pelitup muka, ramai juga orang yang memberi bantuan ataupun aktiviti kebajikan, memberi pelitup muka kepada sekolah-sekolah, kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau cakap tentang kebajikan ni, sememangnya ia satu perkara yang subjektif di mana ia merupakan satu keperluan dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan kebiasaannya mereka yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti kebajikan ini adalah mereka yang tidak mengharapkan sebarang pulangan ataupun imbalan semula. Tujuan mereka adalah untuk membantu dan memastikan mereka yang memerlukan ini sama-sama dapat dibantu dan dapat menjalani kehidupan yang lebih selesa. InsyaAllah betapa ikhlas dan mulianya mereka. Dan ada juga orang yang mula nak buat kebajikan ni kan, dia akan fikir alamak tak cukup duit nak buat kebajikan. Tapi sebenarnya ada macam-macam cara untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Dan itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini mengenai pembabitan wanita dalam kebajikan. Dan jika anda ada apa-apa yang nak dikongsikan bersama kami di Wanita Hari ini, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Baiklah, kami akan berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini untuk sama-sama kita saksikan dan dengarkan siapakah ikon wanita dalam dunia kebajikan yang bakal kami bawakan kepada anda selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan seperti yang telah pun kami war-warkan dari awal tadi, hari ini kita nak membicarakan tentang pembabitan wanita dalam bidang kebajikan. Kalau kita bercakap tentang kebajikan dan juga masyarakat ini sememangnya memainkan peranan penting untuk memastikan kesejahteraan insan-insan di sekeliling kita. Tapi hari ini Hawa, kita nak berbicara tentang bagaimana penglibatan wanita dalam bidang kebajikan dan bagaimana pula 2 figura hebat ini menjadi ikon kepada ramai dalam kalangan golongan wanita muda untuk meneruskan aktiviti kebajikan. Begitu kuat topik kita pada hari ini kan, mengenai bagaimana wanita ini boleh melibatkan diri dalam kebajikan dan membantu mereka memerlukan dan membuatkan mereka merasa bahagia. Sebelum kita kenalkan tetamu kita pada hari ini, mari kita tengok dulu VT ini. Saksikan. Berpewatakan tegas dan berjiwa besar, Farah Adibah Muhammad Ashraf menjadikan kebajikan sebagai landasan untuk membantu golongan yang memerlukan. Bukan sahaja berpengalaman dalam dunia pengacaraan, dia juga menyertai aktiviti kebajikan yang mewakili Malaysia ke luar negara. Kelebihan bertutur bahasa Arab menjadikan dia mudah berkomunikasi dengan negara luar. Semangat dalam membantu golongan memerlukan yang ada dalam diri Farah Adibah membuatkan anak muda ingin mengikuti jejak langkahnya. Nurdiana Amir Hashim atau dikenali sebagai Diana Amir antara ikon anak muda dalam melakukan aktiviti kebajikan masyarakat. Menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukan pelbagai aktiviti dakwah, dia juga sering melakukan kerja kebajikan di dalam dan luar negara.
Aspirasinya dalam membantu mereka yang memerlukan sentiasa menjadi ikutan pelbagai golongan. Kejayaan mereka boleh dibanggakan dan menjadi sumber inspirasi kepada generasi muda hari ini. Itulah hakikatnya. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton hari ini yang mula terinspirasi dengan apa aktiviti yang telah pun dilakukan oleh dua figura yang sudi bersama dengan kita menjadi tetamu pada hari ini. Inilah dia, kita pun nak tahulah juga bagaimana mereka bermula, apakah orang kata penyuntik semangat mereka yang mungkin dapat kita juga jadikan inspirasi pada hari ini. Kita nak teruskan perbincangan hari ini bersama dengan dua orang tetamu hebat kita di studio. Bertuah dapat bersama dengan ini senior saya. Kita bersama dengan Farah Adibah Mama Ashraf. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Afiat. Alhamdulillah. Okay. Manis kedua-dua istimewa, kedua-dua tetamu istimewa kita pada hari ini. Kita juga ada Diana Amir. Apa khabar? Sihat alhamdulillah Hawa. Terima kasih banyak-banyak sebab bersama wanita ini. Thank you juga. Okey. Kalau kita bercakap tentang pembabitan Diana dan juga Farah Adibah dalam bidang kebajikan ini bukan baru sebulan dua ataupun setahun dua. Malahan Farah dengan Diana sendiri dah pun lebih 10 tahun berkecimpung dalam dunia kebajikan ini secara serius. Mungkin sebelum tu mungkin dah buat tapi tak secara serius ataupun besar-besaran kan. Tapi kalau sebagai permulaan ini sebagai inspirasi kepada penonton, mungkin kita mulakan dengan Farah dulu. Boleh kongsikan bagaimana Farah bermula untuk membuat aktiviti kebajikan ini? Okey, first and foremost, saya percaya didikan ibu bapa. Mak saya jenis yang akan sentiasa, kalau kita dalam kereta sekecil-kecil, kalau nampak ada homeless, orang yang susah, dia akan beli makanan dan ajak kita pergi bagi makanan. And then kalau jumpa ada macam kadang-kadang pakcik ke yang tersesat, ada yang dementia ke, dia akan berhenti walaupun hujan lebat, kereta akan rosak dan basah, dia akan ambil pakcik tu, dia akan bantu. So, saya rasa pendedahan ibu bapa lah sangat-sangat penting. Yang keduanya, masa saya wartawan pada tahun, masa tu 2008-2009, masa tu tengah berlakunya konflik Gaza yang teruk. So saya melihat konflik pada ketika itu daripada kacamata seorang wartawan, seorang graduan undang-undang, pengamal undang-undang juga, dan sebagai seorang manusia, I couldn't absorb apa yang berlaku, tak rasa tak boleh nak digest. Jadi masa tu saya betul-betul berdoa, ya Allah, apa yang aku boleh buat? Aku tak boleh buat, aku tak tahu apa nak buat. Dan bila kita berdoa dan banyak, insya-Allah Allah akan bagi cara untuk kita buat sesuatu. So dia kena ada niat dan dia kena ada doa dan kita kena ada usaha. InsyaAllah boleh buat. InsyaAllah. Itu dia Farah sendiri berdasarkan pengalaman sebagai seorang wartawan. Dari situlah kita dapat lihat dengan lebih dekat bagaimana orang yang susah kan. Dan kalau perasaan bila kita dah bantu seseorang itu mesti ada rasa kepuasan kan. Dan Diana sendiri bila mulanya buat kebajikan ni, apa perasaannya? Dan untuk terus buat dan buat lagi. Okay, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Perasaan ni Kak Farah sebenarnya antara inspirasi saya dalam dunia kebajikan ni Kak Farah sendiri. Sebenarnya serius. Because masa awal-awal saya mula berhijrah dulu, saya pernah ada satu time tu, tak tahulah Kak Farah ingat sebab banyak sangat buat kebajikan kan. Saya tak tahu Kak Farah ingat ke tak. Tapi masa tu saya sangat teringin nak pergi Gaza, Palestin. Dan waktu tu ada kawan-kawan sahabat-sahabat saya, Heliza, Zoe, semua tu pergi beramai-ramai masa tu. Tapi Salimah kan, tapi masa tu saya tak dapat pergi. Dan lepas tu Kak Farah dan juga masa tu Kak Awin tawarkan untuk sponsor saya pergi ke sana. Tapi masa tu ada kekangan kerja pula, Masya Allah. Dan nama tak ada rezeki kan. So saya tak dapat nak pergi. Itu pun sebenarnya kebajikan juga. Kalau kita tak dapat pergi, kita bantu orang lain untuk pergi. So Masya Allah. Dan tak ingat. Masa tak ingat. Sebab saya masa tu nak pergi tapi tak ada rezeki. Tapi Alhamdulillah lepas tu saya dapat pergi juga bersama dengan Aman Palestin juga masa tu untuk pergi ke Gaza untuk melihat sendiri dan belajar tentang situasi di sana, belajar tentang apa tu keadaan mereka. Dan sebenarnya kalau katakan apakah perasaan kita apabila kita membantu orang lain, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri juga. Kita banyak refleksi diri bila kita pergi ke tempat-tempat orang-orang susah ni, kita menyantuni orang-orang yang kurang kemampuan ni, kita akan insya-Allah sangat bersyukur dengan sedikit yang kita ada sebab mereka nak sedikit yang kita ada sebenarnya. Bahagia itu kadang-kadang contohnya kalau saya pergi ke Bosnia, diorang ialah selepas perang itu ibu ayah mereka dibunuh. So kita ibu ayah kita yang ada di rumah ni kadang-kadang kita kurang untuk lahirkan rasa syukurnya ada ibu dan ayah di rumah. Tapi bila kita menyantuni mereka baru kita tahu ya Allah adik-beradik yang kita ada, semua yang kita ada sedikit-sedikit nikmat ni sebenarnya kita kena sangat bersyukur sebab ada orang lain yang macam
berendam air mata kerana rindukan perkara-perkara itu. Jadi memang banyak bersyukurlah bila kita menyantuni orang-orang lain yang susah lah sebenarnya. Kalau kita dengarkan apa yang Farah cakap tadi, inspirasi ataupun bagaimana bermula melalui didikan ibu sebagai seorang pengamal undang-undang dan dari kacamata seorang manusia sendiri. Begitu juga dengan Diana yang terinspirasi daripada Farah Diba, Awin dan juga rakan-rakan yang lain dan terasa ingin terus menyantuni insan lain. Tapi hakikatnya ini yang penonton-penonton lihat di media sosial ataupun kaca TV. Bolehlah dia ni artis, dia selebriti, mudah untuk melakukan aktiviti kebajikan dan sebagainya. Ini yang perlu kita beritahu. Di sebalik apa yang dikongsikan di laman sesawang Instagram ataupun di kaca TV, pasti ada cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui. Masya Allah. Sebagai permulaan anda berdua, masa mula-mula ketika itu bagaimana sukarnya nak bermula, nak memastikan ataupun nak dapat dana tu hakikatnya bukan mudah. Walaupun RM1 kita nak minta duit orang kan. Mungkin boleh kongsikan pengalaman anda berdua. Permulaan, kesukaran bermula tu. InsyaAllah. Mungkin saya boleh ceritalah tentang masa tu saya baru je sebenarnya melahirkan anak saya yang pertama dan saya terpaksa berpisah dengan anak saya masa tu untuk pergi kempen untuk membina masjid di Seville. Dan saya terpaksa meninggalkan anak saya yang pertama masa tu dia masih menyusu badan lagi. Saya ingat dan, tu. Masya Allah, masa meninggalkan tu rasa ialah kita ibu, sepatutnya kita kalau boleh anak tu kita sentiasa bersama dengan dia, tapi kita tinggalkan anak ni sebab suami saya kata tak apa, kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Allah akan jaga family awak kat sini. Anak kita, yelah bila kadang-kadang orang kata kalau kita tinggalkan anak kita, nanti anak kita tu akan macam kemurungan sampai meninggal lah. Allah. Benda-benda macam tu yang menakutkan kita untuk pergi. Tapi kita macam, no. Benda ni, dan kemudian masa tu pun saya pregnant juga. So macam kandungan yang kita bawa tu untuk kita buat misi kemanusiaan ni sebenarnya bahaya untuk dia sebab kita terlampau aktif. Tapi benda yang sama juga, suami saya cakap kalau kita percaya sebenarnya, kalau anak itu ialah rezeki kita, pergi je. InsyaAllah Allah akan jaga. Sebab kita menjalankan kerja-kerja kebajikan insya-Allah kan. So apa yang rezeki kita pasti akan jadi milik kita. So dan juga sebenarnya untuk mengutip dana contohnya, kita kena tebalkan muka. Kita kena benda-benda sebab saya ni sebenarnya sejenis introvert tau. Jenis itu yang projek macam, pertama kan ketika itu bersama Farah Fauzana. Itu bukan projek pertama lah, tapi projek pertama yang saya terpaksa berpisah dengan keluarga. Selalunya macam di dalam negara saja. So benda tu macam masih boleh pergi lagi dan tak terasa sangat cabarannya lah. Tapi masa tu sebab anak saya masih kecil lagi kan, saya terpaksa berpisah. Dan kemudian nak mengutip dana sendiri tu pun sebenarnya sebab kita ada target, dan target tu bukan kecil-kecil sebab ramai orang yang kita nak bantu ni. Dan nak menyuarakan kepada orang ramai untuk memahami tu sebenarnya pun bukan saja masa lah, tapi keluarga sendiri pun kena banyak faham yang sebenarnya untuk mengutip dana ni walaupun nampak macam senang je berbual dekat Instagram dan semua, tapi sebenarnya benda tu semua memakan masa dan memang sangat memerlukan bantuan orang awam di luar sana untuk memberikan feedback supaya kerja ni tak akan jadi, bantuan ni tak akan sampai, duit tu tak akan terkumpul kalau orang di luar sana hanya memandang sebelah mata saja. So kita kena keep on berusaha insya-Allah kalau ada rezeki untuk membantu mereka tu memang alhamdulillah lah. Dan kalau dengar daripada Diana sendiri kan, pengalaman ataupun cabaran tu bukan mudah sebab ada kerjaya sendiri dan nak buat amal kebajikan dan dalam masa yang sama ada keluarga juga untuk dijaga. Dan kalau Farah sendiri ada anak dan juga suami kan, pernah ke ada rasa untuk putus asa, tapi apa yang buatkan Farah untuk teruskan juga? Sebenarnya dalam different fasa-fasa berbeza dalam hidup kita ada different challenges kan. Yang paling penting ialah kita kena cari solusi kepada challenges tersebut. Macam masa anak sulung saya kecil, kat mana saya bagi ceramah, saya akan bawa dia sekali. Kadang-kadang dia naik atas pentas. Masa tu tak ada bibit, tak ada siapa. Dia pun pegang mikrofon. Bagi saya, dia akan dapat awareness yang lebih awal. Saya pergi ke Gaza pada ketika itu, masa tu Muhammad 2 tahun setengah. Saya bawa dia sekali pergi ke Gaza. Orang tanya, tak takut anak mati ke? So, itulah satu. Orang nampak macam seronok kan, tapi sebenarnya it's a challenge. Kalau orang yang ada anak kecil, dia akan faham lah. Very challenging to manage. A small kid, lepas tu pada waktu yang sama travel. And then pada waktu yang sama, bila dah besar, dah pergi sekolah, kita tak mobile macam dulu. Kita nak pastikan anak kita di sekolah. Kita pun ada tanggungjawab sebagai seorang ibu. Priority kita family. Sebenarnya, kalau penonton kat rumah, wanita-wanita di rumah yang ada rasa macam, saya nak buat sesuatu lah, saya nak bantu. Boleh. Sebenarnya, geng-geng mak-mak sekolah pun, kita banyak buat projek tau. Kita buat pocket project. Macam contohnya, kita ada grup humanitarian untuk satu sekolah ni lah. Kita buat grup kita sendiri. So kadang-kadang kita buat projek membantu rumah anak yatim, rumah refugee. Lepas tu kita ada yang kita buat anak angkat untuk satu sekolah. So kita ada identify anak yatim yang mana-mana. So kita boleh buat online. Kita bayar melalui online kan. So kita boleh buat macam-macam cara. Dan insya-Allah yang saya percaya macam saya ni, kadang-kadang kita ada bisnes, kita ada anak.
setiap kali kita beri, hadis Rasulullah, bila kita sentiasa membantu saudara kita selagi itu, Allah akan bantu kita. Actually, bila kita tolong orang, kita tolong diri kita sendiri. Saya nak ambil exam, now I'm taking masters. Nak ambil exam, okay, aku kena derma kat mana-mana sikit. Betul. Just to make sure that Allah is with me. Pemudahkan cara lain pula. Urusan. Sebenarnya setiap kali kita bantu orang, kita bantu bukan sahaja dari segi monetary tau. Daripada akhlak anak kita, relationship kita dengan husband, kerjaya kita, our life in general. Sebenarnya kita berpegang pada benda itu, insya-Allah semuanya akan kita rasa worth it. InsyaAllah. Saya mengambil kata kunci daripada Diana dan juga Farah. Bila kita bantu orang, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri untuk melihat betapa kecilnya diri kita, betapa kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau cakap tentang penyuntik semangat pula, kedua-dua Diana dan juga Farah ni mempunyai keluarga. Betul. Ada suami, ada anak. Kalau jalan ini, orang kata kaki ni kena sepasang. Kalau slipper kita putus, nak jalan pun susah. Tapi apabila dibantu dengan suami ini, mungkin dengan sokongan suami, dengan mungkin ada lagi penyuntik-penyuntik semangat yang lain, ini juga yang membuatkan anda berdua tak toleh ke belakang, terus berjalan ke hadapan dah 10 tahun dalam bidang kebajikan. Saya suami. Saya Nana pun suami. Sebab kita dah wife, yang paling penting ialah support husband. Husband saya sangat supportive daripada dulu sampailah sekarang. Whatever makes you happy, sayang, you do it. So alhamdulillah. Yang tu sangat-sangat penting. Kadang-kadang masa saya nak pergi Gaza tu, ada juga waktu yang mak saya sangat risau. Lagi-lagi sebab saya ada anak kecil kan. So husband saya memainkan peranan yang sangat besar untuk menenangkan ibu saya sendiri. So alhamdulillah, it takes a team lah to make things happen. Dan seorang wanita tu memang ada perlukan teamwork dengan husband. Restu suami itu sangat penting. InsyaAllah. Macam Diana, sama jugalah sebab kita sekarang ni bersama dengan suami. So apa-apa pun kita kena minta izin suami kita dan dia sangat-sangat memberikan macam sokongan untuk kita pergi lebih lagi. Kata apa sahaja yang bagi manfaat kat orang buat sebab baik manusia ialah manusia memberikan manfaat kepada orang lain. So as long as memberi manfaat, dia memang sangat-sangat sokong dan dia yang sebenarnya penguat saya lah. Dan sebenarnya ayah saya sendiri pun, sebab ayah saya pun sendiri kita nampak dia banyak buat kebajikan. Dia sendiri pun membina rumah tahfiz di Kemboja. So bila kita tengok ayah kita pun walaupun dalam usia macam tu, dia masih lagi mencari amal-amal kebajikan apa yang dia boleh bawa nanti untuk dihadapkan di hadapan Allah SWT. So kita sendiri pun rasa macam kita ni muda lagi, banyak lagi yang kita boleh buat sebenarnya. So kita berlumba-lumba dalam nak membuat kebaikan. Kita kena jealous tahu dengan orang lain yang buat kebaikan. Kenapa dia boleh buat ni? Sepatutnya kita kena start juga supaya kita dapat pahala yang berpanjangan tu kita punya macam tu. Kita pun nak pahala tu. Cemburu yang sihat. Yes, cemburu yang sihat betul. Cemburu macam tu tak apa. So bila orang lain buat kebajikan, kita pun nak, kita pun boleh, kita pun mampu. Orang tu lagi lah ada banyak cabaran dia. Kenapa kita pun tak sama level ataupun lebih lagi daripada orang dalam membuat kebajikan, insyaAllah. Memang kedua-dua ini layaklah kita panggil ikon dalam dunia kebajikan. Dan kalau berdasarkan apa yang Farah dan Diana kongsikan, ibu bapa kedua-dua ini sendiri yang memberi inspirasi untuk membuat amal-amal jariah. Dan kalau tengok, kalau Diana pun ke Usrah bawa anaknya Khadijah dan Muhammad pun kita tengok cukup bijak dan banyak ilmu pengetahuan dalam mengenai refugee dan sebagainya. Dan mungkin Farah boleh kongsikan betapa pentingnya sebagai seorang ibu untuk didik anak kita supaya suatu hari nanti mereka pun terlibat dalam dunia kebajikan ni. Okey, apa yang saya boleh katakan bukan berkenaan diri saya, tapi yang saya observe bila saya jumpa anak-anak muda. Saya pernah jumpa budak-budak yang mak rempit macam tu, tapi bila mereka mula terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan, after 2-3 years, kita akan tengok mereka berubah jadi manusia lain. Complete change. Jadi itu yang memberikan saya semangat yang anak-anak saya ni saya nak dedahkan pada kecil lagi. Sebab anak-anak yang selalu berfikir tentang orang lain, mereka akan jadi bukan saja orang yang baik untuk orang lain. Dia akan menjadi anak yang lebih baik untuk kita sebagai ibu bapa. Sebab dia sentiasa fikir, apa yang aku boleh contribute? Apa yang orang tu rasa? Apa yang orang tu tengah lalui? Dia kurang berfikir tentang aku punya hak, kan? So itu yang sangat-sangat penting yang saya lihat bila saya bekerja dengan anak-anak muda di sekeliling saya yang sangat-sangat terlibat dengan kerja kemasyarakatan. Untuk berkongsi apa yang kita ada ni ada juga hak orang lain. Dan kita bercakap tentang konsep kita juga, anak kita adalah cerminan kepada diri kita sendiri. Baik kita acukan, baik jugalah insya-Allah anak-anak itu tu nanti. Tapi kita bercakap tentang kebajikan ini. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita rasa macam nak buat kebajikan tapi pendapatan saya cukup-cukup je tiap bulan. Dan kadang-kadang kita ni seringkali dimomokkan dengan bahawa kalau aktiviti kebajikan tu mesti mengandungkan duit. Namun hakikatnya mungkin Diana boleh kongsikan ada banyak lagi aktiviti-aktiviti kebajikan yang boleh turut dilakukan kalau kita tak mampu nak beri dari sudut kewangan,
dari sudut-sudut lain juga boleh dikongsikan. Betul. Sebenarnya tak semestinya dari skala yang besar saja. Dari skala yang kecil pun mengikut kemampuan kita. Contohnya diri kita ini, badan kita ini boleh digunakan untuk ke jalan kebaikan, membantu orang-orang yang susah, pergi tempat-tempat yang susah ni, bantu mereka. Contohnya kan contoh di Pantai Timur itu kan ada macam banjir selalunya. So kita pergi untuk membantu membersihkan sekolah-sekolah. Itu pun kebajikan juga. Tak semestinya kalau kita ada duit baru kita boleh beri. Dan sebenarnya kalau kita tengah susah lagilah perlu untuk kita membantu orang lain. Sebab ada satu ayat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Yang bermaksud kalau kita bersyukur Allah akan beri kita lebih lagi. Dan kalau kita kufur sesungguhnya azab Allah itu sangat dahsyat. So kalau kita faham ayat tu, kita kena tunjukkan rasa syukur kita dengan kita bagi apa yang kita mampu, bukan saja dari segi duit. Kalau tak mampu lagilah, tolonglah berilah kepada orang yang memerlukan, supaya kalau boleh lepas subuh kita bangun-bangun pagi tu terus niatkan. Aku contohnya exam kan, Kak Farah contoh Kak Farah. Bangun-bangun pagi subuh tu kita sedekahkan kat mana-mana supaya ya Allah kita tawassullah dengan kebaikan kita ni supaya akan dipermudahkan kita punya urusan peperiksaan itu nanti. Macam tu contohnya. Ataupun boleh juga kalau kita gunakanlah apa sahaja, contohnya macam saya alhamdulillah ada anak saya sendiri pun sebenarnya akan saya bawa juga supaya kalau pergi ke majlis-majlis ni kan saya akan bawa juga, sebab contohnya daripada saya pregnant lagi, walaupun dia masih dalam perut dia tak nampak pun, tapi selepas saya melahirkan tu nampak kesannya tahu, sebab saya pergi berjumpa dengan contohnya saya pergi berjumpa dengan ulama-ulama, mereka akan mendoakan anak-anak. Kita pergi ke tempat kebaikan ni, orang yang susah itu doa-doanya pun, orang-orang yang disakiti ni pun doanya pun makbul juga. So bila kita bawa diri kita dan juga bawa anak-anak, insya-Allah kalau ada anak ataupun kawan-kawan kita pergi kepada mereka dan minta mereka doakan kita pun sebenarnya pun masya-Allah kebaikan kepada kita juga. So ada banyak cara sebenarnya untuk kita membuat kebaikan, bukan saja daripada segi duit, dan banyak juga yang akan kita dapat. So jangan pernah buat alasan tapi itu yang akan menjadi masalah, penyakit lah kepada orang yang nak buat kebaikan. Betul, yang tahan. Tapi kan pada nak sambung. Silakan. Contoh kan, sebab ada juga kawan-kawan kat IG tanya macam mana saya nak buat, sebab saya pun tak ada duit kan. Salah satunya cuba tengok kat sekitar kawasan rumah kita. Mungkin kita ni sudah rumah sebagai contohnya, tak ada punca kewangan. Lepas tu kita tengok mungkin ada, tapi kita selesa. Husband kita okey. So jadi kita tengok mungkin ada jiran tetangga kita yang anak-anak dia perlu tuition. So kita boleh tolong bagi tuition, dan masya-Allah you bagi ilmu pada orang tu, dan kalau ilmu bermanfaat kita mati pun ilmu tu diamalkan, dia akan berterusan. Satu lagi tengok mungkin ada orang tua yang tinggal seorang-seorang yang mungkin tak ada orang nak tolong dia masak dan minum. Mungkin kita makan bila kita masak dinner ataupun masak lebih sikit bagi kat aunty sebelah rumah sebagai contohnya. Ataupun ada yang mak ayah pergi kerja, ada budak tu dia terpaksa survive umur 9 tahun duduk rumah seorang-seorang, adik umur 5 tahun. Ada macam tu. So kita bantu mereka. So ada banyak cara. Kadang-kadang grup WhatsApp setaman tu pun kita boleh buat pocket project. Macam contohnya kita identify keluarga yang dalam keadaan susah. Jom kita share setiap orang RM10. Setiap bulan kita bagi ke orang tu. So dapatlah RM100. Family tu kita satu geng ni tolong setiap bulan RM100. Contoh. Pasti membuka mata semua penonton. Kan? Pada hari ini bila kan ramai dia jadi banyak. Yes. Betul. Dan bukan bermakna macam saya suka apa yang Diana katakan tadi, bukan bermakna kita kena terus bermula dengan skala yang besar. Kita pun dalam kehidupan kita ni, graf kehidupan kita ni berbeza-beza. Kita mungkin bermula kecil, kemudian kita boleh menjadi besar. Diana dan Jan Farah pun melalui pengalaman yang sama kan. Jadi ini juga mungkin inspirasi untuk terus anda penonton-penonton boleh lakukan, bermula dari kecil, boleh juga lakukan pelbagai aktiviti kebajikan ini, bukan saja melibatkan kewangan, tapi dengan memberi ilmu, dengan membuat kebaikan, dengan membantu membersihkan rumah dan sebagainya. Macam-macam kamu boleh lakukan. Betul, macam Fiza cakapkan tadi, ada juga orang yang nak mula buat tapi rasa tak ada duit. Tunggulah ada duit banyak nanti. Padahal ada macam-macam cara lagi untuk kita membantu mereka yang memerlukan. Dan mungkin Farah boleh kongsikan apa sebenarnya hikmah atas segala yang telah Kak Farah lakukan selama lebih 10 tahun ni. Okey, saya rasa kalau mengharap kat diri saya sendiri, I will not be successful ataupun kita tak boleh nak mengharapkan diri kita lah. We are always at flaw kan. Kita banyak sangat kelemahan. Hanya Allah sahaja. Saya kat tempat kerja saya, office saya ada satu kata-kata yang saya sentiasa tengok benda tu, iaitu selagi mana seorang mukmin itu menjaga mukmin lain, selagi itu Allah akan protect dia. So I memang hang on to that. Selagi mana kita tolong orang, selagi itu Allah akan tolong dan bersama dengan kita. Dan itu yang saya nampak hasilnya dalam kehidupan kita, anak-anak kita, dalam challenges yang kita hadapi now. Kita berada dalam satu situasi dunia yang kalau bulan Julai tahun lepas ataupun Ogos tahun lepas kita tak sangka dunia akan ada kat sini. Kita berada di satu tempat yang sangat mencabar dengan ekonomi isu, dengan health issues, macam-macam isu kan. Jadi dengan siapa lagi kita nak buat deal? Buat deal dengan Allah sahaja. Sebab confirm
Allah punya kata-kata takkan Allah dusta. Manusia ni kadang-kadang bukan sebab dia nak dusta, tapi kadang-kadang mungkin dia tak mampu untuk fulfill dia punya promise. Dengan Allah kita buat janji, insya-Allah Allah will fulfill his promise. Just hang on to that. Dan moga Allah terima amalan kita. Yang tu yang paling penting. Betul. Kata-kata yang sangat saya kira menusuk jiwa. Ada banyak pengisiannya di situ. Jadi di penghujung perbincangan kita ini, bagaimana Diana mungkin boleh kongsikan kepada penonton untuk terus terinspirasi daripada aktiviti yang dilakukan oleh Diana dan juga Farah serta sahabat-sahabat lain untuk terus berbuat kebajikan bagi membantu insan-insan di sekeliling kita. Okay, insyaAllah. Sebenarnya mungkin sedikitlah yang saya belajar daripada aktiviti-aktiviti kemanusiaan ini. Kita kena sentiasa perbaiki niat kita dalam apa yang kita buat. Kita bukan nak berbuat kebaikan tu supaya orang memuji kita, supaya orang cakap Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Daripada Allah macam puji lagi. Itu bahaya untuk kita sebab itu sebenarnya akan mendatangkan ujub, riak diri sendiri. Ya Allah, aku ni baiknya kan? Ya Allah tak. Tapi sebenarnya kita kena perbetulkan niat kita supaya betul-betul ya Allah tolonglah betulkan hati ini, semua yang aku lakukan ini kerana aku nak redha-Mu ya Allah. Supaya Engkau sayang kepada aku, supaya nanti di akhirat kelak Kau bantu aku, Kau bantu keluarga aku, masukkan kami semua beramai-ramai. Itu sebenarnya niat kita buat kebaikan ke, kita jaga family kita ke, kita belajar ke, semuanya niat ke hanya kerana Allah. Supaya kita diselamatkan daripada api neraka jahanam kelak. Because we know sebenarnya tadi saya baru baca dekat Just punya grup kan, satu support group untuk artis wanita. Nilofa ada hantar dan saya baru baca tadi. Maksudnya sebenarnya bila kita dekat akhirat kelak, satu deep kita masuk ke dalam syurga itu akan melupakan segala kesengsaraan kita di dunia. Lupa terus apa benda yang susah-susah kat dunia, lupa. Masuk syurga sekejap je. Tapi masuk neraka sekejap je akan melupakan segala kehebatan, kebahagiaan kita yang kita pernah rasa kat dunia. So nanti dekat akhirat kita naik mana satu? Kita pasti nak yang syurga itu. So untuk mendapatkan syurga itu dah banyak kali dah Allah pesan dalam Al-Quran, maksudnya kita kena buat kebaikan. Jadi manusia yang paling bermanfaat supaya nanti itu ialah sebaik-baik manusia. Kita jadi apa sahaja yang Allah perintahkan kepada kita, kita buat dan insya-Allah lah kita akan dapat kebaikan juga. Insya-Allah. Saya kira rumusan yang cukup lengkap melengkapkan topik perbincangan kita pada hari ini. Kalau niat kita semuanya kerana Allah, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan. Banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada Farah Diba dan juga Diana Amir kerana meluangkan masa dan memberi inspirasi kepada semua penonton pada hari ini. Dan harapnya semuanya memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dalam segmen Tajaan. Hari ini kita bersama dengan Dato' Azri Razi. Apa khabar, Dato'? Baik, sihat Fiza. Sihat, Alhamdulillah. Dan pastinya Dato' nak kongsikan pelbagai manfaat tentang rangkaian produk daripada V Asia. Dah bersedia? Dah bersedia. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Fiza, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton Wanita Hari Ini sebab apa rata-ratanya adalah pengguna setia produk V Asia, Fiza. Alhamdulillah lebih 10 tahun V Asia di pasaran yang mana anda sendiri perhatikan saya kira penonton-penonton Wanita Hari Ini sebagai saksinya, Fiza, yang mana produk V Asia sebenarnya bebas daripada bahan terlarang, produk-produk tiruan yang mana kami menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sampai hari inilah, Fiza, kami dapat bersiaran dan terus mendapat kata orang sambutan yang menggalakkan daripada pengguna jualan yang menggalakkan yang mana saya kira hari ini saya bawakan sesuatu yang sangat istimewa untuk wanita, Fiza. Saya kira kalau nak bercakap dengan wanita ni sebenarnya orang perempuan lebih sesuai, tapi saya terpaksa cakap, Fiza, sebab apa saya adalah pengasas produk V Asia ni, Fiza, yang mana saya kira setiap wanita mengimpikan kehidupan yang sihat, sempurna yang mana saya bawakan Ladies Platinum ni formulasi yang terbaik untuk wanita, Fiza, yang mana Ladies Platinum ni membantu memberi kesan yang berganda kepada penonton pada pengguna yang pernah menggunakan Ladies Collagen, yang mana keberkesanannya sehingga 3 kali ganda lebih baik daripada Ladies Collagen biasa, yang mana dalam Ladies Platinum ni mempunyai 60 buah dan herba terbaik untuk wanita, Fiza. Saya kira herba-herba yang terbaik adalah seperti kacip Fatimah, manjakani, akar serapat, purana lobatan dan juga purana Amerika. Fiza, hari ini saya bawakan ni dia biji manjakani. Mungkin ada penonton yang tak pernah tengok biji manjakani ni. Kat depan saya ni biji manjakani, Fiza, yang mana biji manjakani sangat-sangat baik untuk otot kewanitaan wanita yang mana yang inginkan kata orang tu tenaga seperti pengantin baru, Fiza. Saya kira inilah masanya untuk anda mendapatkan Ladies Platinum, yang mana herba-herba yang dalam ni sangat-sangat baik, Fiza, yang mana saya katakan tadi ada ramuan seperti Purana Amerika, yang mana Purana Amerika ni sangat-sangat baik untuk hormon estrogen wanita. Saya faham bila usia dah meningkat, Fiza, ramai orang perempuan kadang-kadang bila dah berusia 30 tahun 40 tahun ke atas rambut gugur, masalah dalaman, jeragat susah mendapat cahaya mata, tidak
kesuburan ni Fiza, yang mana kalau kita tengok ya, kadang-kadang masalah kitaran haid tak teratur, hormon terganggu Fiza, masalah monopos, pramonopos, saya kira ya perkara ini amat membimbangkan sebagai wanita Fiza. Tambah-tambah lagi ya, kalau wanita dah berkahwin Fiza, kita tengok video kat kaca TV Fiza. Saya kira ini adalah senario biasa ya. Kalau perempuan mereka rasa stres ya, sebab apa? Penampilan kurang menawan, kurang cantik, masalah kulit ya. Perkara ini mengganggu ya, saya kira memberi kesan dalaman kepada wanita dari segi emosi Fiza. Sebab apa ya, bila kata orang tu luaran kurang cantik, kita rasa kata orang tu emosi kita pun terganggu secara tidak langsung Fiza. Sebab apa ya, perempuan ni bila dah berkahwin dia kena cantik untuk suami, betul tak? Jadi Fiza, dalam Ladies Platinum ni saya katakan ya, yang mana sangat-sangat baik sebab apa, ianya sangat lengkap untuk wanita. Dalam ni juga ada ramuan seperti Cerebron F ya, yang mana Cerebron F ni Fiza merupakan sejenis ekstrak yang sangat-sangat baik daripada Jepun, yang mana ya baik untuk dalaman wanita, yang mana ya pengambilan Cerebron F ni dapat membantu kecantikan kulit wanita ya. Pengambilannya lebih baik daripada glutathione, yang mana ya satu kajian di Jepun ya oleh Profesor Takashi Lino ya, beliau mengatakan bahawa pengambilan Cerebron F ni dapat membantu mencerahkan kulit, menghalang penghasilan jeragat. Saya kira ya dengan kata orang tu aktiviti gaya hidup yang sihat ya, saya kira ya pastinya wanita yang mengamalkan Ladies Platinum ni Fiza, yang mana yang saya kira ya amalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan seimbang ya, insya-Allah ya boleh keluar daripada permasalahan dalaman, permasalahan kesihatan ya, saya kira sangat-sangat membantu, yang mana harganya hanyalah serendah RM79 sahaja di toko-toko jamu, dan anda juga boleh buat belian secara online ya, di Shopee, di Lazada dan juga di portal online terbaru kami iaitu jombuy.my Fiza ya. Harga yang sangat mampu milik dan cara pengambilan yang sangat mudah. Satu hari Fiza hanya 15 hingga 30 ml dah cukup memadai ya, insya-Allah ya. Seawal botol pertama anda dapat lihat dan rasai keberkesanannya. Itu dia Fiza. Okey, itu tentang Ladies Platinum. Tapi kita lihat di sini ada juga ini adik-beradik dia. Ya betul. Kopi serapat. Kopi serapat. Okey Fiza, kopi serapat ni saya sangat cadangkan untuk wanita. Saya faham ya kehidupan sebagai wanita ni penuh dengan pancaroba Fiza. Kadang-kadang cepat letih, cepat penat, kurang bertenaga Fiza. Jadi pengambilan kopi serapat ni saya kira ya, kalau wanita nak berkahwin sangat-sangat saya cadangkan Fiza. Dan wanita yang bekerja kerja kat office, kadang-kadang kita rasa penat, kurang bertenaga, cepat letih, insya-Allah dengan pengambilan kopi serapat Viasia ni Fiza dapat membantu memberi tenaga yang berpanjangan 4 hingga 8 jam, rasa lebih bertenaga ya, badan lebih energetik ya. Dan harga kopi serapat ni hanyalah RM30, ada 10 sachet Fiza, dan saya sangat cadangkan ya untuk wanita yang dah berkahwin ya, anda amalkan kopi serapat ni, anda dapat rasai ya kelainan ya bila anda minum kopi serapat ni Fiza. Dan seterusnya ya, saya juga bawakan satu lagi produk yang terakhir iaitu Gamex ya. Fiza, saya faham ya, Gamex ni saya jarang-jarang bawa di wanita hari ini sebab apa ya, tak perlu iklan Fiza. So apa semua dah mengetahui kebaikan dan juga khasiat gamat Fiza. Yang mana ya gamat ni sangat kaya dengan chondroitin sulfat ya, yang mana dapat membantu menghalang ya kata orang tu luka secara berterusan. Maksudnya dapat membantu menyekat mempercepat ya proses pembaikan luka ya. Kalau wanita dalam pantang boleh amalkan ya. Dan sebenarnya bercakap mengenai gamat Fiza, gamat mempunyai lebih daripada 50 khasiat ya, nutrisi yang sangat-sangat baik untuk dalaman. Yang mana sangat kaya dengan omega 3, kalsium ya, kemudiannya dalam juga ada chondroitin, protein, iodin dan juga kalsium ya, yang mana kita ketahui ya, kalsium sangat baik ya Fiza sebenarnya untuk kesihatan tulang ya. Dan dalam ni juga ada ramuan seperti omega 3 Fiza. Kita tahu ya omega 3 ni sangat-sangat baik untuk kesihatan jantung Fiza, dapat membantu juga mengurangkan paras kolesterol ya. Dan sebenarnya Gamex ni adalah produk yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah kategori produk tradisional ya, yang mana dengan indikasi digunakan secara tradisional untuk kesihatan umum ya, yang mana Fiza sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Dalam ni juga ada ramuan seperti Chlorella ya, dan satu lagi ya Fiza yang saya nak share dengan anda semua ya, dalam Gamex ni ada ramuan peria ya, yang mana kita ketahui khasiat peria ni Fiza secara klinikalnya dapat membantu menurunkan paras gula seseorang ya. Saya kira bertindak sebagai insulin semula jadi Fiza, yang mana ya harga Gamex ni hanyalah RM99 saja ya. Anda dapat merasai khasiat seawal pengambilan Fiza. Sebenarnya bagi anda yang ada masalah kesihatan Fiza, boleh dapatkan Gamex yang hanya berharga RM99 saja di toko-toko jamu yang berhampiran. Fiza ya, secara ringkasnya bagi anda yang inginkan kata orang tu kesihatan yang lebih baik, jangan lupa ya minum Gamex 15 hingga 30 ml setiap hari dah cukup memadai. Dan kalau ke kedai-kedai jamu Fiza, pastikan Viasia baru beli, sebab apa Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Fiza, untuk dalaman wanita jangan lupa ya minum Ladies Platinum. Untuk tenaga yang berpanjangan, jangan lupa kopi serapat, dan juga ya kesihatan yang menyeluruh, minumlah produk Gamex ni Fiza yang hanya berharga RM99 sahaja Fiza. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Okey, baiklah Dato'. Terima kasih banyak-banyak di atas penerangan berkaitan rangkaian produk daripada Viasia itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kita dari awal siaran sampailah sekarang. Dan harapnya semua yang dikongsikan oleh kami memberi inspirasi kepada anda di sana. InsyaAllah. Dan kita nak kongsikan juga kepada anda esok kami akan bawakan satu lagi topik yang saya kira ini bukanlah satu perkara yang baru. Malahan ini antara salah satu penyakit yang barangkali terjadi ramai dalam kalangan penonton-penonton kita. Iaitu risiko penyakit darah tinggi itu yang akan dibawakan oleh Wanita hari ini pada hari esok. Dan jika anda ada apa-apa soalan nak ditanyakan, kita akan tengok dan insya-Allah esok kita akan tanyakan kepada pakar-pakar kita, insya-Allah. Dan kalau kita cakap tentang penyakit darah tinggi ni kan, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya adakah benar penyakit ini disebabkan oleh keturunan ataupun adakah ia juga disebabkan oleh faktor pemakanan, dan siapakah golongan mengikut gender yang lebih berisiko tinggi untuk menghadapi masalah darah tinggi ini. Dan ini yang paling penting, ramai yang nak tanya adakah benar sebenarnya penyakit darah tinggi ini boleh ataupun tidak diubati ataupun dia boleh dikawal. Ya, ada pula ingat betul ke kalau kita makan sangat makanan masin akan membawa risiko penyakit darah tinggi, dan mungkin ada yang fikir kalau makan garam banyak sangat boleh ke kena darah tinggi, dan ada juga yang fikir secara amnya orang-orang yang lebih berumur saja yang berisiko untuk kena darah tinggi ni. Dan itu akan kami kongsikan dan kupaskan bersama dengan anda di Wanita hari ini. Dan apatah lagi kalaulah anda mungkin antara mereka yang berisiko untuk mengalami masalah ini, insya-Allah esok akan sama-sama kita kupaskan di dalam Wanita hari ini. Baiklah penonton-penonton sekalian, dari awal sehingga ke hujung siaran kita tadi telah pun banyak perkongsian menarik yang kami kongsikan bersama dengan anda semua. Dan sebelum kami tinggalkan anda, sekali lagi kami ingin ingatkan kepada anda semua penonton-penonton untuk terus menjaga diri anda, jaga kawalkan diri, dan yang paling penting sekali kita pastikan tangan anda sentiasa dicuci, pakai pelitup muka jika anda pergi ke tempat-tempat yang sesak dan juga ramai orang. Dengar pesanan Fiza tu. Kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih